Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kepada para penonton, para sidang jamaah Surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang, insya-Allah kita akan meneruskan lagi muzakarah kita secara online bagi kuliah Maghrib di surau kita, yang mana kita akan meneruskan pembacaan kitab Munyatul Musalli pada halaman muka surat 9 baris yang ke-11 dibilangkan daripada bawah. Di mana pada malam ini, di dalam kuliah Maghrib secara online kita pada malam ini, kita akan membicarakan kesinambungan berkaitan dengan sunat-sunat di dalam sembahyang. Yang mana sunat-sunat di dalam sembahyang ini terbahagi kepada dua kategori. Yang pertamanya dikenali dengan sunat ab'ad, dan yang keduanya dikenali dengan sunat hay'ah. Justru pada malam ini kita akan sambung berkaitan dengan sunat-sunat hay'ah, yang mana telah kita bicara pada pertemuan yang lepas. Di antara perkara-perkara sunat hay'ah itu ialah doa iftitah. Doa iftitah. Begitu jugalah sebelumnya, iaitulah berkaitan dengan mengangkat dua tangan ketika mana kita nak memulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka sunat di sana kita mengangkat tangan. Maka mengangkat tangan itu, perbuatan angkat tangan itu tak kala kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka sunat kita angkat tangan. Maka angkat tangan itu merupakan sunat hay'ah. Dan yang seterusnya daripada perkara-perkara ataupun sunat-sunat hay'ah itu ialah membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila, hingga akhir. Maka ini ialah masuk dalam kata perkara-perkara sunat yang dinamakan sunat hay'ah. Maka pada malam ini kita nak sambung lagi. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, hingga akhir, yang merupakan sunat hay'ah. Maka kemudian daripada tu masuk dalam kata sunat hay'ah lagi, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sunat hay'ah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah mana kita membaca doa iftitah sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berfirman, "Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud apabila kamu membaca akan Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang dirajam. Maka berdasarkan daripada ayat Al-Quran tersebutlah, maknanya sunat sebelum kita membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, maka sunat terlebih dahulu kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim sunat hai'ah. Maka sunat membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim ini bagi mereka yang sembahyang bersendirian, begitu juga bagi imam, begitu juga bagi makmum. Sunat baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka tidak sunat bagi makmum yang masbuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sunat. Bagi siapa? Orang yang bersendirian. Yang kedua, bagi imam. Yang ketiga, bagi makmum. Maka makmum terbahagi pada dua, makmum muwafiq, yang keduanya makmum masbuk. Maka makmum masbuk, yang ni dia tak sunat membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contoh makmum masbuk permasalahannya yang datang lewat. Contoh saja. Sedangkan imam sudah pun membaca surah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Maka kita masuk Allahu Akbar makmum tersebut. Ketika itu tak sunat bagi makmum yang tersebut yang dikatakan makmum masbuk untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus membaca Al-Fatihah. Terus dia membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka tak sunat bagi makmum masbuk tersebut untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekiranya dia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah makmum yang masbuk membaca ayat yang sama dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contohnya, dia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Imam sudah perokok. Allahu Akbar. Tadi dia ada baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka kena ganti masa tersebut. Masa yang dia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang mana dia tidak sunat membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim kerana dia ialah makmum yang masbuk. Tiba-tiba dia membaca, wajib ganti masa tersebut. Wajib dia ganti dengan maknanya jangan dia terus rokok. Baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Allahu Akbar, imam. Baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kena baca. Maknanya ayat yang seterusnya barulah dia kena rokok. Barulah dia kena rokok. Maka bila dia rokok, tengok. Kalaulah makmum masbuk tadi sempat maknanya tamakninah dengan imam di dalam rokok, maka dia dapat rakaat. Sebaliknya, makmum tersebut tidak sempat untuk tamakninah di dalam rokok bersama-sama dengan imam, maka dia tidak dapat rakaat. Maka yang tu dikira, maknanya dia kena ganti nanti selepas daripada salam. Itu permasalahan berkaitan dengan makmum masbuk. Maka bagi makmum masbuk, tidak sunat untuk dia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka di antara perkara yang sunat, yang masuk dalam kata perkara sunat-sunat hai'ah, iaitulah membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila baca tu? Pada tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap rakaat.
sama ada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, kalau solat maghrib, kalau rakaat yang keempat, kalaulah solat zuhur, maghrib, solat zuhur yang bangsa 4 rakaat. Walhasilnya, tiap-tiap rakaat sebelum kita membaca Al-Fatihah, maka disunatkan kita untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat baca terlebih dahulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setengah daripada perkara-perkara sunat hai'ah lagi. Dan setengah daripada perkara-perkara sunat hai'ah laginya, iaitulah mengucap amin. Mengucap amin. Ataupun amin. Boleh juga. Dua cara. Amin. Ataupun amin. Ikutlah. Maknanya kita mengucapkan amin. Ini sunat hai'ah. Yang mana ianya merupakan bermaksud istajib doa ana. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Itu maksud amin. Ai istajib doa ana. Mana doa kitanya? Di antaranya di dalam surah Al-Fatihah, iaitulah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan-jalan orang-orang yang benar. Jalan-jalan orang yang betul. Jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Gitu. Itu doa. Maka di akhirnya kita membaca, kita mengucapkan amin. Itu sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Mengucap amin itu ialah sunat hai'ah. Bila? Kemudian daripada selesai membaca Fatihah. Selesai daripada kita baca Fatihah, maka kita mengucapkan amin. Ataupun amin. Sunat. Lepas daripada Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sunat kita baca amin. Jadi baca amin ni, mengucapkan amin, hal keadaan kita baca tu dinyaringkan. Dinyaringkan yakni akan amin. Dinyaring, dikuatkan pada sembahyang yang dinyaringkan Fatihahnya. Fatihah bagi sembahyang tadi. Sunat kita kata amin. Sunat kata tu, amin ini, ketika mana kalaulah sembahyang tu yang bangsa nyaring. Mana bangsa nyaring? Solat ketika mana, maknanya solat kalau solat fardu, solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Maka amin itu pun nyaring. Kuat maknanya. Kuat. Dan disirkan, yakni diperlahankan akan amin tersebut pada sembahyang yang disirkan. Pada sembahyang yang jenih baca perlahan, maka perlahanlah amin tersebut. Mana? Zuhur dan juga maghrib. Zuhur dan juga maghrib, Zuhur dan juga asar. Maka amin itu perlahan. Begitu jugalah pada solat maghrib baca kuat. Isyak baca kuat. Subuh baca kuat. Baca kuat tu pada dua rakaat sahaja. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Maka amin kuat. Rakaat yang ketiga bagi maghrib, itu baca perlahan. Maka amin perlahanlah. Bukan kata amin juga pada rakaat yang ketiga bagi maghrib. Tidak. Isyak pun sama. 2 rakaat kuatlah amin. 2 rakaat lagi, rakaat yang ketiga, yang keempat, kita baca perlahan. Maka perlahanlah amin. Begitulah yang seterusnya. Kuat pada bacaan yang kuat. Perlahan pada bacaan yang perlahan. Itu sunat hai'ah amin tersebut. Dan sunat makmum lagi. Dan sunat makmum mengucap
mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Sunat bagi makmum mengucapkan amin. Sunat bagi bacaan imamnya, imam bagi makmum. Kita sunat bagi makmum tersebut bersama-sama dengan ucap imamnya, imam bagi makmum. Yakni akan amin tadi. Kalau kita makmum, tadi bersendirian, sunat kita amin. Begitu juga imam, sunat kata amin selepas daripada membaca Al-Fatihah. Adapun bagi makmum pula, maknanya sunat laginya membaca dengan imam, membaca amin itu bersama-sama dengan imam. Begitu. Sunat hai'ah laginya, iaitulah membaca amin bersama-sama dengan imam. Diri membaca amin, itu sunat hai'ah. Sama ada yang bersendirian, imam dan juga makmum. Sunat lagi pula, iaitulah kalaulah bagi makmum, sunat pula, iaitulah bersama-sama, yakni berserentak dengan imam amin bagi imam. Berserentak. Amin bagi makmum, sunat lagi berserentak dengan amin bagi imam. Bersekali mengucapkan amin bersama-sama. Ini terdapat hadis Nabi SAW menyatakan tentang kelebihannya. Di antaranya, Nabi SAW bersabda, "Iza ammanal imamu fa'aminu." Kata Nabi SAW, apabila kamu mengucapkan amin, apabila imam itu mengucapkan amin, fa'aminu, maka hendaklah kamu kata amin juga bersama-sama dengan imam tadi. Kerana apa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Kerana bahawasanya mereka yang bersama-sama bersekali aminnya berserta dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampunkan, maknanya dosa-dosa mereka tersebut. Akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, sunat kita amin itu bersama-sama, bersekali dengan imam. Mudah-mudahan bersama-sama juga amin tersebut dengan para malaikat, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Itu kelebihan mengucapkan amin bersama-sama. Baik, itu sunat hai'ah. Dan sunat berhenti saktah. Ini masuk dalam kata sunat hai'ah yang lain lagi. Di antara sunat-sunat hai'ah laginya, dan sunat berhenti. Yakni sunat kita berhenti sebentar. Apa berhenti sebentar ni? Yakni saktah tu lah. Itu saktah tu bahasa Arab. Berhenti sekejap tu bahasa Melayu. Dan sunat berhenti saktah. Yakni sunat kita berhenti sekejap bila? Antara Fatihah dan Amin. Antara bacaan Al-Fatihah bagi kesudahannya, iaitulah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika itu sunat kita saktah. Berhenti sekejap. Qadar subhanallah. Bukan suruh sebut subhanallah. Qadar tu, maknanya qadar subhanallah, iaitulah satu qadar yang sekejap saja. Sunat kita berhenti sekejap. Maka inilah tawaran daripada Allah. Benda yang tidak perlu kita buat apa-apa. Senyap saja. Tapi dapat pahala daripada Allah. Umpamanya panding kalau dunia, duduk berhenti sekejap. Diam sekejap. Kita pun diam. Dapat duit. Misalnya. Ini kita duduk diam sekejap. Dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa ramainya kita tidak mengambil cakna dalam hal ini. Terutamanya bagi imam. Apatah lagi kalau kita sembahyang munfarid pun sama. Sunat kita saktah.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti sekejap. Barulah amin. Gitu. Kemudian berhenti pula. Nanti tu. Apa ni? Sunat hay'ah yang seterusnya. Jadi di antara sunat-sunat hay'ah laginya itulah saktah. Iaitulah kita berhenti sekejap antara Fatihah dan amin. Sunat berhenti sekejap. Dan antara amin dan surah. Ketika mana kita baca amin. Baik, untuk yang seterusnya surah. Maka sunat lagi kita berhenti sekejap. Jangan sambung terus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Misalnya. Ini tidak dapat pahala. Kuranglah. Kuranglah maknanya kesempurnaan bagi ibadat sembahyang kita. Naknya ada saktah. Amin. Berhenti sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sembahyang seorang. Kalau bagi imam, dia sunat lama lagi sikit. Saktah dia tu sunat lama lagi. Kalau bagi sembahyang seorang, ialah berhenti sekejap tu, dapatlah hasillah fadilatnya. Tapi kalau bagi imam, sunat lama lagi. Sunat lama lagi tu sekira-kira kadar habis dah bacaan Fatihah bagi makmum. Sekira-kira. Anggaran maknanya Fatihah makmum habis. Qadar masanya. Maka ketika itu barulah kita sambung bagi imam tadi untuk membaca surah yang seterusnya. Itu bagi imam. Panjang sikit saktahnya. Sunat begitu. Kadar sekira-kira habis. Maknanya kadar baca Fatihah bagi makmum tersebut. Bagi makmum. Dan antara surah dengan rokok. Itu pun ada saktah lagi situ. Di antara surah dan juga rokok. Manakala kita sudah baca surah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sunat saktah sekejap. Barulah Allahu Akbar turun kepada rokok. Itu sunat. Sunat hay'ah. Maka di sana saktahnya ada berapa tadi? Ada 3. Ketika mana bacaan Fatihah habis selesai, sunat kita baca amin, dia celah-celah tersebut ada saktah. Maka di antara amin pula kepada surah yang seterusnya ada saktah. Surah seterusnya hendak kita rakaat, sebelumnya ada saktah berhenti sekejap. Itu ialah sunat hay'ah. Bukan kata qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, terus tidak. Berhenti sekejap. Ambil nafas sekejap maksudnya. Katakan kita berhenti sekejap tadi. Allahu akbar. Barulah kita maknanya rokok. Itu sunat. Kalau kita abaikan dia, kuranglah sempurna ibadat sembahyang kita tadi. Baik, yang seterusnya. Dan setengah daripada sunat hay'ah laginya ialah membaca surah pada imam dan munfarid. Sunat kita membaca surah. Ini sunat hay'ah lagi, kita membaca surah. Membaca surah ni pada imam dan juga pada munfarid, pada orang yang sembahyang bersendirian. Sama ada bagi imam ataupun bagi orang yang sembahyang bersendirian, sunat membaca surah. Adapun bagi makmum tidak sunat membaca surah. Makmum mana? Makmum yang mendengar imam membaca surah. Makmum yang dapat dengar imam membaca surah, dia tak sunat membaca surah. Hanya baginya memperhatikan ataupun kita panggil tadabbur akan bacaan imam tersebut, ataupun dengar bacaan imam yang imam sedang membaca surah tersebut. Sunat bagi makmum maknanya memperhatikan bacaan imam, mendengarkan bacaan imam. Tak sunat baginya untuk membaca juga surah setelah daripada membaca Al-Fatihah. Tak sunat. Melainkan bagi makmum yang mana makmum tersebut tak mendengar bacaan imam akan surah. Makmum tadi duduk jauh misalnya. Speaker tak ada misalnya.
Tidak ada pembesar suara misalnya. Maka dia duduk jauh. Dia tak dengar bacaan imam. Dia tak dengar surah yang dibaca oleh imam. Ketika itu makmum tersebut sunat membaca surah selepas daripada membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah sunat bagi membaca surah selepas daripada surah Al-Fatihah sunat bagi imam dan bagi mereka yang sembahyang bersendirian. Begitu juga bagi makmum yang tidak mendengar bacaan imam, yang tidak mendengar bacaan surah bagi imam, maka sunat juga baginya. Adapun bagi yang mendengar bacaan imam, yang dapat mendengar bacaan imam, maka baginya, bagi makmum tersebut tidak sunat membaca surah. Hanya sunat baginya iaitulah mendengar bacaan yang dibaca oleh imam tersebut. Sunat membaca surah. Jadi sunat hai'ah membaca surah pada imam dan munfarid. Membaca surah tu pada 2 rakaat yang pertama. Sunat kita membaca tu pada 2 rakaat yang pertama. Pada 2 rakaat yang mula-mula. Bermaksud, kalaulah bagi sembahyang zuhur, 2 rakaat mula-mula tu, rakaat pertama, rakaat kedua, sunat kita membaca surah. Rakaat ketiga, keempat, tak sunat kita membaca surah. Bacalah. Ini kesempurnaan bagi sembahyang. Lebih-lebih lagi ketika mana kita sembahyang bersendirian, baca. Walaupun satu huruf, satu huruf pula. Walaupun satu ayat, hasillah pahala membaca surah tersebut. Adapun untuk lebih afdal lagi, mendapat pahala yang lebih banyak lagi, maka dia ada beberapa perkara-perkara. Yang pertamanya, untuk mendapatkan hasil pahala yang lebih, yang afdalnya, membaca surah tersebut, iaitulah kita membaca pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu yang pertama. Yang rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Bermakna rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Yang kedua, rakaat membaca surah tersebut mengikut tertib mushaf. Kalau Alam Nashrah rakaat yang pertama, rakaat yang kedua Wat-Tin contohnya. Surah At-Tin. Rakaat yang pertama Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili Iza saja. Rakaat yang kedua Alam Nashrah Laka Sadrak. Itu mengikut tertib Al-Quran, susunan Al-Quran. Yang ketiga, iaitulah membaca surah yang kamil, yang sempurna, yang tamat, yang habis. Itu lebih afdal daripada kita membaca yang surah yang tidak tamat. Surah yang kita baca di dalam sembahyang tapi tak tamat. Tapi lebih afdal lagi kita membaca yang kamil. Itu yang lebih afdal. Maksudnya, contohnya rakaat pertama kita membaca Wadduha. Ini afdal daripada imam yang membaca surah Al-Baqarah. Walaupun panjang. Kerana apa? Kerana kata ulama yang kamil itu lebih afdal. Kerana sempurna. Baca tentang cerita-cerita dia tu sempurna. Walaupun panjang surah yang kita baca tadi, yang ni Imam B ni, dia baca surah Ad-Duha umpamanya. Al-Insyirah umpamanya. Berbandingkan dengan imam yang lain membaca Al-Baqarah tapi tak tamat. Maka yang membaca surah yang kamil, yang tamat ini lebih afdal daripada imam yang membaca surah yang tidak tamat. Ataupun orang yang membaca surah yang tidak tamat. Itu di antara kriteria-kriteria ketika mana kita membaca surah untuk lebih banyak pahala lagi. Yang pertamanya tadi, iaitulah kita membaca rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kriteria yang kedua, iaitulah mengikut tertib susunan Al-Quran. Yang ketiga, iaitulah membaca surah yang sempurna, lebih afdal daripada membaca surah yang tidak sempurna. Melainkan di dalam solat sunat tarawih yang kita baca 30 juzuk, yang mana kita berazam untuk membaca maknanya secara
khatam Al-Quran, maka pada ketika itu diistisna, dikecualikanlah. Kerana kita berazam nak habiskan Al-Quran, maka rakaat yang pertama kalau baca surah Al-Baqarah tamat, patah kaki kita. Maknanya begitu. Lainlah dalam bab tersebut. Baik. Caranya dia bagi tahu kat sini. Kata kita sunat membaca surah pada imam dan juga pada munfarid tadi, pada 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang mula-mula bagi sembahyang tu, hal keadaan kita baca tu dipanjangkan pada sembahyang subuh. Ini aturan dia. Cara dia kita panjangkan pada sembahyang subuh. Panjangkan akan baca surah pada sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh baca panjang, dan zuhur kurang sedikit daripada subuh. Kalau sembahyang zuhur, bacaan surah tu lebih pendek sikit daripada zuhur. Zuhur boleh baca panjang. Sunat kita baca panjang maknanya. Sunat hai'ah kita baca panjang. Begitu juga solat zuhur, sunat baca panjang juga. Akan tetapi bagi solat subuh baca panjang sunat. Solat zuhur baca panjang juga, tapi kurang sedikit panjangnya daripada sembahyang subuh, gitu. Dan asar dan isyak, ni bacaan dia pertengahan, sederhana pada solat asar dan juga isyak. Dan maghrib yang pendek, yakni dibaca akan surah yang pendeknya pendek daripada surah. Adapun maghrib, bacaan dia surah yang pendek. Surah pendek ni kata ulama bermula daripada surah Ad-Duha, wadduha wal laili iza saja, hinggalah ke bawah. Hinggalah maknanya surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu maknanya surah pendek namanya. Kategori daripada kata surah pendek. Jadi maghrib surah pendek. Kita terkadangnya baca panjang maghrib. Maghrib surah pendek saja. Baik. Dan pada subuh Jumaat, pada solat subuh Jumaat tu, hak ni warid daripada Nabi SAW, baca alif lam mim sajadah. Kita maklumlah pada rakaat yang pertama, rakaat yang keduanya dan hal ata, yakni surah Al-Insan. Hal ata alal insan. Tu surah tu. Al-Insan kalau tak silap. Ayat tu rakaat yang kedua. Itu rakaat yang kedua. Itu cara kita baca surah. Baca surah tadi. Baik, habis kat situ. Dan sunat mengucap takbiratul intiqalat, wallahu alam wa ilmuhu watam. Cukup dulu pada pertemuan kita pada kali ini membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara sunat di dalam sembahyang, iaitulah sunat hai'ah. Wallahu alam wa ilmuhu watam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.